Dan surah ini adalah surah Madaniyah. Bila Madaniyah ni yang kita faham, dia lebih kepada surah-surah. Dia bukan sekadar ayat ni turun di Madinah, tapi nak bagi tahu ayat ini bercerita pasal ayat-ayat hukum. Kalau surah Makkiyah bukan sekadar turun kat Mekah, tapi dia lebih kepada nak cerita pasal akidah, nak cerita pasal ketuhanan. Nanti yang kita bincang surah Al-Mu'minun apa semua sebelum ni kan. Kita boleh beza dekat situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa razaqna minat tayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pertama sekali kita mengucapkan rasa syukur kita pada Allah. Bukan sekadar ucapan Alhamdulillah, tapi kita buktikan menerusi perlakuan dan juga amalan-amalan perilaku harian kita yang menunjukkan bahawa kita lah orang yang sentiasa berterima kasih pada Allah, dalam masa yang sama berterima kasih pada manusia. Orang yang berterima kasih pada Allah bermaksud Allah telah beri kepada dia dan dia berterima kasih atas pemberian. Maka selayaknya bila seseorang dah buat baik kepada kita, kita akan balas kebaikan dan kita tidak akan buat perkara yang tidak disukai oleh sesiapa yang memberi kepada kita. Apatah lagi yang memberi itu manusia. Saya beri sesuatu kepada orang dengan harapan orang tu baik dengan saya. Kalau dia tak ucap terima kasih pun, at least dia buatlah perkara yang menggembirakan saya. Okey? Saya menerima sesuatu daripada orang lain, hadiah atau apa sajalah, bantuan dan sebagainya. Mustahil saya akan balas benda yang tak elok kepada orang yang buat baik pada saya. Jadi itulah sifat syukur. Kita sama manusia, orang beri kebaikan, kita balas kebaikan, dan kita tak nak buat perkara yang tidak disukai oleh orang yang memberi kepada kita. Apatah lagi yang beri itu daripada Allah. Pemberian Allah jauh beza dengan manusia. Pemberian Allah kita nak balas macam mana tak terbalas. Nafas yang Allah bagi, itu pun tak terbalas. Manusia bagi semangkuk bubur, okay, kita boleh balas pinggan kuih. Allah bagi kita nafas, nak balas macam mana agak-agak nafas ni? Saya kalau nak kenal ibu-ibu, kerja saya setiap bulan saya turun ke dalam laut. Bukan kita duduk atas darat je, saya ni duduk dalam laut juga. Bukan boleh menapah dalam laut, tapi gunalah regulator dengan air semua yang ada tu. Kerja saya menyelam juga. Ya, kita rasa regulator tu boleh bantu kita boleh menapah dengan elok, oksigen, nitrogen yang ada dalam tank yang kita boleh tahan sampailah sejam duduk dalam tu. Okey?
Kalau tak banyak bergerak mungkin lebih daripada sejam. Kalau banyak bergerak setengah jam, 45 minit, habis. Tengok arus dalam tu. Kalau dalam tenang je, lamalah kita. Kalau dalam tu tak tenang, airnya, arusnya laju. Dalam laut pun arus laju, bukan arus ke atas je. Dipanggil current. Kuatlah nafas kita. Ada banyak je kali kadang-kadang tengah saya turun, saya tak boleh nak bernafas. Ketika 18 meter kat dalam contoh. Kadang-kadang 40-50 meter elok je. Hari tu kat Sabah 18 meter. Tak adalah tengah laju, tengah menggelabah apa ke, tak adalah pula. Tengah elok-elok, pelan-pelan, tenang-tenang. Arus pun okey, tak ada apa-apa. Tiba-tiba saya tak boleh nak bernafas. Tarik tak pergi, 18 meter bukannya rendah. Dan kita bukan boleh tahan nafas turun naik pula. Tahan nafas pun tak boleh sebab kita punya paru-paru makin kecil bila kat dalam sebab tekanan. Tahan lagilah problem. Kalau kita nak naik terus sampailah dekat surface, daripada lebih pada 9 meter, tak boleh. Paru-paru yang kecil, asalnya besar, bila turun makin kecil. Tiba-tiba naik atas, kalau dia tak berhenti kat atas, turun naik saja meletup paru-paru tu. Kita kena berhenti kat 5 meter 3 minit. Dipanggil safety stop. Nak selamatkan paru-paru biar dia berkembang balik elok 3 minit ke atas. Okey, baru boleh naik ke atas. Baikkan 18 meter, tiba-tiba tak boleh bernafas. Sedut tak pergi. Dia ada satu lagi alat dia panggil octopus. Dia setiap orang yang nak turun menyelam ni, dia ada 2 regulator dia. Satu dia panggil primary yang warna hitam tu, satu lagi octopus yang warna kuning untuk safety. Kalau berlaku emergency, ambil yang tu pula. Dah cerita menyelam pula kita ni ya. Knowledge. Ambil tu, tarik tak boleh juga. Saya ni sakit jantung ke ni? Tiba-tiba saya dengar kat telinga saya bunyi jantung saya. Duk laju ni. Saya pun terus naik sampai 10 meter, 9 meter. Okey, dah boleh bernafas balik slow. Sebab tekanan tadi. Dalam hati kata, ya Allah, aku nak mati ke ni? Sempatlah mengucap dulu. Ya? Jadi nak bagi tahu, nafas je nak bagi tahu sekarang ni. Kalau Allah sekat je nafas kita, hebat macam mana pun tak mampu kita. Nak bagi tahu kenapa kita nak lawan Allah. Baru nafas. Tak payah nafas lah. Nafas tu macam berat sangat dah. Mata ni kalau tak boleh buka lah. Bangun pagi, kenapa mata saya tak boleh buka Buka okey, buka boleh, gelap. Itu pun dah rusing itu. Tak pasal-pasal daripada mata tu akhirnya kita stres. Stres tu akhirnya datang penyakit lain dah. Satu-satu pula. Sebab mata je asalnya. So nak bagi tahu pada kita, Allah bagi kita macam-macam. Jadi balaslah kebaikan tu kepada Allah. Namun kita faham kita manusia ni kadang-kadang ada juga tersilap. Buat juga benda yang dilarang. Allah faham. Hamba Allah ni buat juga macam mana larang pun. Tapi Allah tu maha pengampun. Segera minta ampun, Allah cakap. Asari'u ila maghfirah. Sebab Allah tu maha tahu. Selagi kita bukan Nabi, bukan malaikat, mesti ada silap kita buat. Sama ada kita perasan, tak perasan je. Silap besar, silap kecil. Jadi Allah bagi tahu siap-siap ada sari'u ila maghfirah. Segeralah kepada keampunan Tuhanmu. Allah bukan sekadar bagi ampun. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah bagi syurga pula yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa iaitu bila dia buat dosa, dia minta ampun pada Allah. Okey. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, sama ada yang datang dalam masjid ataupun yang di online, di FB kita, di media Masjid Al-Mu'minun, terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa pada tengah hari ini. Dan saya minta maaf kalau suara saya nampak bunyi kasar sikit petang ni. Bukan baru balik konsert ni, bukan. Menjerit konsert tengok bola ke, bukan. Ni baru lepas baik batuk. Adalah sikit-sikit dah boleh keluar suara ni, okey lah. Sekala suara begini pun sedap juga lah. Cara beli sarip. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan yang hadir di masjid dan juga yang datang live ni. Hari ni insya-Allah kita nak masuk surah yang berikutnya. Okey, yang telah pun kita tadabbur selama ni yang terakhir adalah surah Al-Mu'minun. Ini kita nak masuk surah yang berikutnya, iaitu surah An-Nur. Surah yang ke-24 daripada 114 surah. Dia ada 64 ayat.
Dan surah ini adalah surah Madaniyah. Bila Madaniyah ni yang kita faham, dia lebih kepada surah-surah. Dia bukan sekadar ayat ni turun di Madinah, tapi nak bagi tahu ayat ini bercerita pasal ayat-ayat hukum. Kalau surah Makkiyah bukan sekadar turun kat Mekah, tapi dia lebih kepada nak cerita pasal akidah, nak cerita pasal ketuhanan. Nanti yang kita bincang surah Al-Mu'minun apa semua sebelum ni kan. Kita boleh beza dekat situ. Dan selepas surah Nur, ada satu surah namanya surah Al-Furqan. Okey, jadi surah ni, surah An-Nur, namanya surah cahaya. Dan surah ni sebenarnya adalah surah yang banyak hukum hakam ataupun undang-undang perundangan dalam Islam yang manusia perlu taati. Kita ni perlu taati. Hidup dalam undang-undang ni, sebab tu dalam hadis Nabi sebut, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, dan dia adalah syurga bagi orang-orang kafir. Ini dunia. Sebab apa Nabi sebut syurga, dunia ni penjara bagi orang beriman? Sebab banyak benda yang kita dikawal. Ke penjara ni ada undang-undang, kawalan. Ni tak boleh, kau apa tidur, pakai baju apa, kawalan. Syurga nanti nak buat apa buat. Jadi berbeza kan. Dekat dunia ni kita tak boleh nak buat suka hati kita macam orang kafir. Semua dia nak buat suka hati. Nak persetubuhan boleh, zina boleh, arak boleh. Pada dia. Tapi kalau betul-betul tengok agama lain pun, tak boleh juga semua tu. Kan? Cuma mereka je yang ubah-ubah. Jadi peraturan-peraturan ni ibarat penjara bagi kita orang beriman. Tetapi di syurga nanti, bila kita di akhirat nanti, dunia memang penjara. Tapi di akhirat nanti, kita akan dapat syurga yang sebenar. Okey, yang mana arak yang kita tak boleh minum. Dekat syurga nanti, kita boleh berenang dalam arak. Okay, rumah kita, mahligai kita di bawahnya mengalir 4 jenis sungai. Salah satunya sungai daripada arak. Okey. Dekat sana nanti, macam-macam benda yang selama ni kita tak boleh nak buat, semuanya akan dibenarkan oleh Allah. Jadi surah An-Nur, antara surah, supaya kalau kita nak jadi orang yang berdisiplin, nak tahu kita ni taat atau tidak pada Allah, tengok sejauh mana kita boleh patuhi hukum hakam atau undang-undang yang Allah sebut menerusi surah ini. Dan surah Madaniyah juga adalah banyak mengajar manusia untuk menjalani kehidupan dengan hukum-hukum. Bila kita berhadapan dengan macam ni, macam mana kita nak berada dengan situasi macam ni. Bila berada pada situasi macam ni, macam mana kita nak hadapi situasi ni. Jadi surah An-Nur ni, kita akan jumpa perkara itu. Dalam masa yang sama ni, secara mukadimah, kita cerita dulu mukadimah surah An-Nur. Peringkat awal, kita akan dipandu oleh undang-undang. Tapi lama kelamaan, lagi banyak kita belajar, kita tak rasa undang-undang itu menyekat kita. Kita akan rasa undang-undang itu akan memandu kita. Undang-undang itu akan bantu kita, akan selamatkan kita. Orang-orang yang baru-baru terlibat dengan agama, dia rasa ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Bila lama-lama kita duduk dalam Islam, tengok undang-undang yang ada, kita tak rasa susah pun undang-undang ni. Okey? Malah kita rasa itulah yang baik bagi kita. Ada orang kata apalah Islam, sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit tak boleh. Ya ke? Cuba kita cari dalam hukum Islam, benda yang dibenarkan lebih banyak berbanding benda yang dilarang dalam agama. Sebenarnya. Malah, benda-benda yang dilarang dalam agama pun, oleh kerana agama ini ingin memudahkan orang, ad-din yusrun, agama ini memudahkan, walaupun ada ketikanya hukum asalnya diharamkan, tidak dibenarkan, tetapi oleh kerana nak beri kelonggaran ataupun rukhsah, mungkin contoh dalam konteks darurat tertentu, dipanggil daruriyatul khams. 5 perkara darurat, nak jaga harta, nak jaga nyawa, nak jaga keturunan, nak jaga akal, nak jaga apa lagi satu? Apa lagi? Dia 5 semua. Demi nak menjaga tu, kadang-kadang perkara yang dilarang pun kita dibenarkan untuk buat. Kan? Darurat yang menyebabkan diharuskan kita buat perkara yang dilarang. Jadi nak bagi tahu, undang-undang yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam syariat Islam, dia bukan bersifat untuk menyekat, tapi dia bersifat untuk memandu kita, memberi pedoman kepada kita dan untuk menyelamatkan kita.
Okey. Antara mukadimah lain dalam surah An-Nur. Surah ni amat penting sekali sehingga kan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan arahan kepada rakyatnya untuk setiap rumah mengajarkan anak-anak mereka 3 surah. Pertama surah An-Nisa, kedua surah An-Nur, yang ketiga surah Al-Ahzab. Kenapa Sayyidina Umar buat macam tu masa dia jadi khalifah? Sebab ketiga-tiga surah ini jika sudah difahami, maka akan timbul satu perasaan cinta terhadap agama. Mereka yang memahami 3 surah ni, An-Nisa, An-Nur dengan Al-Ahzab. Siapa yang faham 3 surah ni tidak akan berani untuk derhaka kepada Allah. Dan surah-surah ini mengandungi hukum dan ajaran untuk menjalani kehidupan dalam keluarga dan masyarakat. Surah An-Nisa, An-Nur, Al-Ahzab. An-Nisa pun kalau kita ingat, ada ilmu kekeluargaan juga, ada undang-undang kekeluargaan juga. Dia panggil munakahat, bab harta warisan dan sebagainya. Surah An-Nisa. Surah An-Nur kita akan jumpa di bab aurat, bab zina, hukum hakam dan sebagainya. Dalam surah An-Nur ada 4 undang-undang kekeluargaan. Dan ada pula lagi Allah tambah 6 undang-undang untuk menjaga keluarga daripada bahaya. Jadi maknanya ada 10 undang-undang yang berkaitan dengan kekeluargaan yang ada dalam surah An-Nur. Okey. Kalau kita boleh tengok sikit ringkasan surah ini, dia diturunkan pada tahun ke-5 hingga ke-6 Hijrah. Maknanya surah ni dekat Madinah lah. Setelah 5 tahun Nabi berhijrah, tahun ke-5 nak masuk tahun ke-6 tu, selama lebih kurang setahun tu, jadi turunlah beberapa ayat-ayat menerusi surah An-Nur. Jadi apa yang dibincangkan dalam surah An-Nur? Pertama, hukum hakam rumah tangga. Yang kedua, beza amalan antara orang mukmin dan juga orang kafir. Yang ketiga, bagaimana untuk kita nak kaji sifat Allah sebagai cara untuk kita nak mengenal Allah. Yang keempat, kita boleh mengenali sifat orang beriman, mukmin dan juga sifat orang munafik. Ada juga dibincang surah An-Nur. Yang kelima, kita boleh bincang juga hukum hakam macam mana tentang bilik tidur. Macam mana ni? Adab-adab di bilik tidur. Ini semua cerita-cerita kekeluargaan ni. Semua undang-undang. Kemudiannya kita akan jumpa pula hukum hakam berkaitan dengan perempuan yang dah tua, orang yang dah tua macam mana. Orang muda lah yang undang-undangnya, rupanya dah tua, ada pula undang-undang bagi orang yang dah tua. Kemudian kita akan jumpa pula hukum hakam yang melibatkan adab. Adab makan, adab salam, adab masuk rumah. Ada cerita juga dalam surah An-Nur. Dan kita akan jumpa pula hukum jamaah. Macam mana hidup berjamaah. Okey. Boleh setakat ni. Jadi kalau kita dah boleh, kita nak masuklah satu persatu menerusi ayat yang pertama dulu. Jadi saya nak baca ayat 1 hingga 3 dulu. Sebab ayat keempat dah cerita benda lain. Jadi saya baca dulu, ibu-ibu tolong cekkan kokok salah saya baca, lepas tu kita baca terjemah, lepas tu kita tadabbur sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك
wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, ini adalah satu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan hukum-hukumnya serta kami turunkan padanya ayat-ayat keterangan supaya kamu beringat, la'allakum tadhakkarun. Beringat dekat sini maksudnya mengambil pengajaran dan mengamalkan. Tadhakkarun maksudnya bila dah boleh fikir, tengok pengajarannya dan amal. Ayat yang kedua, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebat setiap seorang dari keduanya 100 kali sebat. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukuman agama Allah. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman seksa sebatan itu oleh sekumpulan daripada orang-orang yang beriman. Ayat ketiga, lelaki yang berzina tidak ingin berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina itu pula tidak ingin berkahwin dengannya melainkan lelaki yang berzina atau lelaki musyrik, dan perkahwinan yang demikian itu dilarang atas orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Baik. Kalau kita perasan, surah ni pertama nak beritahu dia banyak undang-undang, hukum hakam, kekeluargaan, munakahat. Jadi persetubuhan ni pun adalah salah satu elemen kekeluargaan. Kalau kita perasan surah Al-Mu'minun, kesinambungan ya, kebanyakan kalau kita tengok mana-mana surah, kalau kita baca mukadimah surah atau kita baca tafsir-tafsir yang cerita tentang mukadimah surah, mesti ulama akan bincang apa kaitan dengan surah sebelumnya. Sebab itu bila Nabi SAW bila turunnya ayat-ayat Quran semua berkata-kata ayat ni, bukan turun ikut turutan. Jibril yang ajar Rasulullah, okey ayat ni dekat ni, ayat ni dekat sini. Jibril yang akan ajar susun ayat, susun surah. Okey. Jadi bila Jibril yang bagi tahu, maknanya mesti benda tu disusun bersebab. Jadi nak bagi tahu, sebab tu ulama bincang setiap surah dia mesti ada kesinambungan surah yang sebelumnya. Kalau kita perasan surah Al-Mu'minun, awal-awal kita ingat dulu, dekat situ ada tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang masuk syurga. Salah satunya walladzina hum li furujihim hafizun, iaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Jadi surah An-Nur ni adalah surah kekeluargaan, surah yang nak jaga keturunan kita. Dan kesinambungan dalam surah An-Nur dengan surah Al-Mu'minun, juga sebelum tu ada ada lagi apa, surah Al-Isra juga ada kaitan. Surah Al-Isra dia tak benarkan kita berzina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan hampiri zina, jangan berzina, hampiri pun tak boleh. Buat bahaya tak boleh nak kawal nanti. Sebab dia adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk yang bawa kerosakan. Jadi nak bagi tahu, manusia ni bertanggungjawab untuk jaga keturunan. Manusia ni khalifah, dia pemimpin. Macam mana nak lahir pemimpin yang bagus kalau keturunannya daripada benda-benda zina macam ni? Tengok gelandangan-gelandangan, kadang-kadang mana datang anak-anak ni? Kadang-kadang melalui perkahwinan yang tak sah. Kadang-kadang melalui anak-anak zina yang ada kat lorong-lorong tu. Tak payah pergi negara jauh-jauh lah, di Malaysia cukup, di kota metropolitan kita. Tak selesai masalah tu. Rumah-rumah pelacuran, mana datang gelandangan makin lama makin banyak budak-budak kecil sebenarnya, anak-anak zina. Jadi dibawa kerosakan tu bukan daripada budak. Dia bila dia jadi remaja, dia buat benda tak elok pula, dia mencuri. Bila dia dah makin dewasa pula, dia pula jadi gelandangan, buat sepah merata-rata kat tepi jalan. Duduk dekat masjid, mengotorkan masjid. Jadi dibawa kerosakan. Jadi Islam nak kita sebagai khalifah pelihara keturunan kita. Maka Allah sebut dalam ayat yang kedua surah An-Nur, Allah kata apa? Perempuan yang berzina, lelaki dan berzina hendaklah disebat 100 kali sebat kepada mereka dan jangan kesian langsung dekat mereka ketika laksanakan hukuman. Okey. Ulama bincang
Kenapa? Ayat tentang zina letak penzina perempuan dekat depan. Az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan dan penzina lelaki. Okey? Letak perempuan dulu dekat depan. Dalam ayat yang lain tentang pencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan kedua mereka. Bab merompak mencuri, lelaki, pencuri lelaki kat depan, perempuan nombor 2. Bab berzina, perempuan dekat depan, lelaki nombor 2. Kenapa agak-agak? Kenapa? Puncanya. Yang banyak berlaku dan menjadi punca datang daripada golongan yang didahulukan oleh Allah ni. Zina-zina ni, kalau lelaki tidak dapat rangsangan daripada perempuan, dia tak akan buat kat perempuan tu. Contoh, kita na'udzubillah, ada seorang lelaki nak berzina. Perempuan tu busuk, perempuan tu tak wangi, perempuan tu tak menggoda, perempuan tu tak ni. Agak-agak dia boleh tak berzina dengan orang? Takkannya. Takkan. Logiknya takkanlah, melainkan lelaki tu dah gila betul, dah memang gila seks. Orang kata, binatang pun di zinanya nanti. Itu ada je orang yang dah gila kan. Memanglah dalam dunia ni ada je orang manusia yang dah jadi gila, dia tak sedar dia gila. Sehingga dia melakukan persetubuhan dengan haiwan pun dia buat. Na'udzubillah tuan-tuan. Ya, na'udzubillah. Tapi kalau manusia yang normal, bila dia tidak normal kerana nafsu syahwat tak boleh dikawal, syaitan pula goda dia. Syaitan tak akan mampu goda lebih-lebih, melainkan kalau tak ada perempuan tu dekat depan, lelaki tak boleh buat apa pun. Oleh kerana dia tengok godaan yang daripada wanita, bentuk tubuhnya, suaranya, apa-apa perkara lah, memberi rangsangan pada lelaki tadi. Lepas tu Islam datang untuk protect perempuan, disuruh tutup aurat. Jangan goda lelaki. Contohlah, normal menjadi seorang lelaki, tengok perempuan seksi, maka dia rasa syok. Itu normal. Tak kira dia orang agama ke, tak agama ke, berkopiah ke, bertopi ke. Normal seorang lelaki, tengok perempuan seksi, suka. Kalau seorang lelaki, tengok lelaki, suka tu pelik lah. Homoseksual pula kan. Suka ni satu naluri. Tapi nak tengok lebih-lebih, kalau dia beriman, dia tak tengok lebih-lebih. Dia akan alihkan pandangan dia. Tu kita akan jumpa nanti ayat lain tu. Dan orang yang beriman, dia akan tundukkan pandangan. Tu dalam surah An-Nur juga akan cerita. Kullu mu'minu yaghuddu min absarihim wa yahfazna furujahum. Wahai orang yang beriman, tunduklah pandangan kamu dan jaga kemaluan kamu. Tapi naluri itu normal begitu. Lelaki tengok perempuan suka, perempuan tengok lelaki handsome, smart, apa semua ni, suka. Suka saja tak cukup. Islam datang nak selamatkan, kahwin. Kalau awak suka, awak kahwin. Kalau bukan pasangan awak, jangan tengok, tundukkan pandangan. Perempuan pula, kalau awak dah tahu orang suka tengok awak, maka tutup. Jangan bagi orang nampak benda-benda yang boleh menarik perhatian menyebabkan orang suka kepada awak. Kalau awak cantik sangat, maka jangan tambah pula kecantikan dengan benda-benda lain pula yang menambah kecantikan. Maksudnya contoh make up. Apa fungsi make up? Sebenarnya, untuk menambah kecantikan atau untuk menutup kecelaan? Kena faham dulu konsep, sebab ada orang make up haram. Salah tu. Salah. Nak buat hukum tu salah. Jadi kena cari asal usul. Kenapa orang buat make up? Nama pun make up. Maknanya mukanya tengah down. Betul tak? Ada kekurangan. Maka upkan dia sikit supaya tutup kekurangan tadi. Sini berlubang, letak foundation sikit. Bibir megah, tengok pun suram saja. Bagi elok sikit bibir. Tapi jangan sampai lebih-lebih pula. Merahnya menyala sangat. Bibir tak merah menyala macam tu. Dia buat merah menyala supaya daripada jauh. Dia bukan untuk menutup kecelaan bibir lagi dah. Memang untuk tarik perhatian. Yang lebih dahsyat lagi, dia buat operation pula untuk besar ke pula bibir. Kalau boleh sepipi ke pipi bibir je kalau nak buat. Dia nak tarik perhatian. Daripada jauh lagi, lipstiknya memancar mata, silau mata orang. Kening kita, elok dah ada kening semua. Letaklah sikit, apa nama tu? Maskara. Maskara ni kat sini. Ini kat sini apa? Eyeliner. Ataupun eyeshadow sikit. Tujuannya nak bagi taklah nampak kusam sangat ni.
Kalau tak dahi dengan kening pun orang tak apa nampak. Jadi hitamkan sikit. Tapi bukanlah nak buat pelik-pelik sebab sampai naik ke atas dan macam alien pula. Normalkan. Orang panggil apa? Natural makeup. Tujuannya untuk menutup cacat celah yang ada pada muka. Berbedak sikit dan sebagainya. Okey, perfume. Apa tujuannya? Asalnya. Untuk hilangkan bau badan yang busuk. Tak? Ya tak? Ya, dia bukanlah dosa. Tapi dengan kita tak make up tu, dia utamanya untuk suami lah. Suami tengok isteri kita langsung tak make up. Jadi orang lain yang make up tu yang disuka orang lain. Sebab tu fungsi asal untuk cantik, untuk berias pada suami dulu. Namun dalam masa yang sama, harus untuk berias bila luar daripada rumah. Tapi syarat bebas daripada fitnah. Contoh, kita duduk jadi frontliner, duduk depan. Takkan muka buruk macam tu. Kerja reception, mestilah kena elok sikit. Tapi bukanlah sampai tak terkawal pula eloknya kan. Dah tahu boleh bercakap dengan orang, dah elok sikit ada make up. Cakap lah lebih-lebih, layan-layan, suara lembut. Tak boleh. Dia kena kawal lah pula. Tapi kalau cantiknya terlalu cantik sangat menimbulkan fitnah, maka Islam datang pakai furdah. Furdah ni tak wajib. Okey. Dan malah setengah ulama' sebut, dia bukanlah menunjukkan itu agama. Kerana pelacur-pelacur di negara Arab pakai furdah juga. Kalau furdah itu agama, kenapa ketika ihram perempuan kena buka furdah? Kalau dia agama. Contoh kalau kopiah ni agama, kita kata, kenapa masa ihram kena buka? Tak boleh pakai kopiah orang lelaki. Okey. Tak apalah yang tu, cuma nak bagi tahu apa tujuan makeup tadi. Berlebihan sangat dia boleh jadi dosa dan haram. Tapi untuk menutup cacat celah dan menimbulkan kegembiraan pada suaminya, suami bersemangat bila tengok dia disebabkan cantik dia tadi tu, ada masalah. Betul penting natural makeup. Jangan makeup lebih-lebih. Yang masalah sekarang ni orang makeup lebih-lebih. Kita tengok depan-depan pun dah tak natural, tebal sangat dan sebagainya. Makeup pengantin beribu bayar tu. Kalau tak kena cara makeup, ya Allah, kesian tengok pengantin tu berpeluh-peluh sampai peluh tu nak tembus kat makeup tak boleh, makeup tebal sangat, menggerutu muka dia. Betul tak? Saya tahulah, saya baca doa kena kahwin banyak. Ni orang ke alien ni. Sampai tak semayang sebab makeup je basah. Maklumlah makeup dah tebal-tebal kan. Jadi senang je sebenarnya, ambil semayang dulu betul makeup lah. Betul awak semayang lah dengan makeup awak tu. Sebab makeup zaman sekarang ni tak ada unsur-unsur binatang, unsur haram ni jarang lah. Kebanyakan makeup dia unsur-unsur natural sekarang ni. Unsur tumbuhan. Baik. Malah sekarang dalam dunia makeup sekarang ni, dia letak ni lendir siput dalam makeup sebagai kolagen lah apa benda untuk bagi anjal semua. Hukumnya harus. Sebab siput tu tak boleh makan, tapi dia punya lendir tu bukan najis. Jadi nak bagi tahu makeup ni bukanlah benda tu dia automatik jadi haram. Tak. Tengok macam mana cara dia make up untuk apa dan sebagainya. Okey? Begitu juga perfume. Perfume tujuan asal minyak wangi, tujuannya adalah untuk hilangkan bau badan kita. Kita segan kalau orang bau busuk kat kita. Sembuh sikit, tutuplah keaiban, kekurangan kita tadi. Malangnya bila dah komersialnya minyak wangi, dia dah buat dah ramuan, campuran-campuran tertentu yang tujuannya bukan nak tutup bau lagi dah. Tujuannya adalah untuk tarik perhatian bagi orang naik nafsu syahwat bila bau kita tu. Itu yang masalah. Dia tak masalah kalau pakai perfume tu dalam bilik dengan suami. Sengaja nak bagi aura supaya romantik dalam bilik tu. Masalahnya pakai dekat pejabat, dekat bilik tak pakai. Kat bilik baru buat gegat. Itu masalah. Jadi gitu. Jadi Islam ni dia bukan datang, oh ni haram, bukan. Dia bukan isu perfume tu ada alkohol. Oh, alkohol tu bukan arak. Alkohol tu bahan kimia. Jadi tak najis kalau perfume ada alkohol ni. Melainkan alkohol yang dicampur dalam perfume tu adalah alkohol yang memang diekstrak daripada arak. Tapi alkohol yang ada ni bukanlah diekstrak daripada arak. Dia memang bahan chemical yang dicampurkan dalam perfume-perfume yang ada. Jadi nak bagi tahu Islam ni dia mudah je. Jangan susah-susahkan Islam. Okey?
Jadi kita nak cerita tadi, dalam cerita ayat zina ni, memang hukumnya bagi tahu sebat 100 kali sebatan. Okey. Cuma bila Allah highlight, dan apa yang saya nak terangkan dekat sini, bila Allah highlight perkataan ni, tadabbur ni. Bila Allah letak azaniyatu, perempuan yang penzina ni, Allah tak awal berbanding lelaki, bermaksud punca datang daripada perempuan. Jadi gitu. Kalau perempuan tu tak goda, perempuan tu tak pakai, tak elok, lelaki ni taklah naik syahwatnya. Gitu. Maka sebab tu Islam datang, dia suruh tutup aurat. Dia suruh pakai longgar. Jangan tarik perhatian. Hari ni, Alhamdulillah, orang kita tutup aurat dah, tapi still tarik perhatian. Sometimes yang tutup aurat tu lebih tarik perhatian. Dia pakai hitam semua, cantik dah. Furdah semua cantik dah. Tapi dia punya ni, tebal betul, dia punya selak mata je. Daripada jauh nampak, geram tengok. Kan? Pakai pula cantik hitam, tapi pakai fit pula. Dengan jubah abaya Dubai dia tu, kain fursan yang kemen sedap, lembut, sejuk tu, letak pula suara rezeki sepenuh-penuhnya, pada jauh nampak. Jadi kena tengok balik kan, sejauh mana benda-benda macam ni kita nak jaga. Dan kita paling takut bila kena tiup angin dah melekat dekat badan dan sebagainya. Jadi wanita ni Tuhan cipta dia menarik. Bentuk tubuh badan wanita Tuhan cipta dia menarik berbanding lelaki. Wanita kalau pakai baju Melayu, sampin, songkok, tengkolok, tetap nampak cantik wanita. Lelaki bagi dia pakai baju kurung, nyampah orang tengok, tak cantik, buruk. Sebab apa? Sebab bentuk tubuh tu dia berbeza. Tarikan itu datang pada wanita. Okey, maka sebab itu Allah sebut dalam bab zina, maka wanita lah kena jaga betul-betul supaya jangan jadi penyebab kepada zina. Hari ni di pejabat-pejabat, orang panggil sexual harassment, gangguan seksual. Dan banyak benda tu report datang pada orang perempuan kepada lelaki. Tapi bila orang buat kajian, lelaki jadi nak mengganggu perempuan tu sebab perempuan tu yang menyebabkan dia nak mengganggu. Bau wangi dia yang merangsang, suara dia yang dia tak kawal, make up dia yang sangat cantik, pakaiannya yang ranggi. Maka menyebabkan lelaki lah nak ada buat gangguan seksual kat dia. Kerana rangsangan-rangsangan tadi. Di samping je lah maklumlah dunia hari ni kan, banyak benda yang menjadi faktor lelaki jadi rosak lah. Ubat apa yang dia makan dan sebagainya, makanan apa yang merangsang dia, apa yang dia tengok selalu merangsang dia dan sebagainya. Jadi na'udzubillah, harapnya Allah jaga kita, keturunan kita, ya, lelaki ataupun perempuan, supaya kita ni tidak menjadi penyebab kepada penzinaan. Na'udzubillah. Cabaran kepada saya, cabaran kepada anak-anak kita. Saya ada anak lelaki, ada anak perempuan. Ya, dalam bab zina ni, na'udzubillah. Harapnya Allah bantu kita sungguh-sungguh. Dan kita kalau boleh ibu ayah semua, tolong cepat-cepat anak-anak kita boleh meningkat dewasa, layak, boleh survive, kahwin cepat-cepat. Jangan susah-susahkan mereka. Sebab kita nak jaga mereka supaya jangan berzina. Itu kalau boleh. Ya. Na'udzubillah lah. Pengalaman saya sendiri, pengalaman saya peribadi. Kadang-kadang, masuk mesej ni tiba-tiba. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Profil WhatsApp itu perempuan bogil. Mana dia kenal kita Ustaz, kadang nombor kita berata ada kadang-kadang. Dia hantar gambar bogil, dia hantar video bogil dia. Dalam video tu dia kata tu dia lah. Ustaz, okey tak badan saya macam ni? Ni saya cerita betul ni ibu-ibu semua. Saya senang je. Memang kalau tengok tu syok. Minta maaf lah saya sebut benda ni ya. Kalau tengok memang syok. Tapi saya fikir nak buang syok, satu benda je saya fikir. Ini mesti orang nak perkena aku. Itu je. Orang nak perkena kita anytime. Kalau saya layan saja, dia screenshot, dia video screen, mampus saya. Itu je. Betul tak betul? Jadi saya set tu je. Memang kalau fikir syok, kalau tertipu, kalau saya tak normal, saya tertipu sekejap je. Mampus. Ya, orang nak perkena kita anytime. Mungkin perempuan betul, mungkin tu dia betul, mungkin saja nak goda kita, mana tahu rezeki dia dapat duduk dengan ustaz berkedudukan, mana tahu. Sebab dia duduk macam orang dah, engineer dah, doktor dah, dia nak try dengan ustaz pula, mana tahu kok ustaz layan, ustaz pula lupa diri pula. Na'udzubillah.
Saya fikir satu je. Saya tak nak fikir itu perempuan yang betul. Saya fikir itu orang nak tipu, orang nak perkena saya. Jadi bila orang nak perkena ni, dapat benda-benda macam tu, saya terus delete, terus block, terus report, scam. Lega dan selamat. Tapi bukan satu dah datang pula. Yang lain datang pula. Na'udzubillah. Nak kata cabaran ni. Nak kata. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tolonglah doa. Tolong doa. Siapa pun kita akan diuji oleh Allah. Harap Allah lindungi saya, lindungi kita, lindungi keluarga kita semua. Ya, na'udzubillah. Dan Allah beri dekat sini hukum. Hukumannya adalah sebat 100 kali rotan, 100 kali sebat. Satu, kenapa hukumnya begitu? Sebab nak begitu, zina ni tak boleh lah. Kalau hukumannya bagi minum air, dihidangkan anggur, maknanya benda tu boleh lah. Ini sebat, siapa yang suka sebat? Dan sebatan dalam Islam bukan sebat macam civil. Civil kan angkat ketiak. Dan dia punya besar tu 2 jari dia punya rotan tu. Kita punya rotan dalam hukum-hukum hudud besar hujung jadi besar kelingking je besarnya. Dan nak rotan tak boleh angkat ketiak. Macam tu je. 100 kali. Sakit tak agak-agak? Sakit ke tak agak-agak? Sakit tapi sikit. Tapi yang sakit tu apa? Yang makan dalam, yang malu, yang tu. Itu yang sakit. Islam datang punya hukuman ni bukan nak mengazab dan menyeksa orang. Dia nak mengajar orang. Contoh ginilah. Saya jadi bapa. Kita ni contohlah bapa yang baik bagi makan anak. Anak sakit kita hantar pergi hospital. Sekolah anak nak apa. Menang apa. Bagi hadiah birthday. Anak happy lah keluarga yang bapa yang baik ni. Satu hari anak buat salah. Bapa yang baik, dia belasah tak anak dia? Salah tu memang salah yang kira tak patut dia buat lah. Bukan salah kecil-kecil lah kita kata yang memalukan bapa lah atau memalukan keluarga contoh. Bapa yang baik, dia akan belasah tak anak dia? Dia ambil tali pinggang ke, atau dia ambil kayu ke apa ke, dia belasah sampai lembik anak tu. Kalau bapa tu baik yang sayang anak, yang selama ni bagi hadiah apa semua, dia takkan buat lah. Tapi dia nak hukum juga. Tapi hukum yang mengajar tu macam mana? Yang menyakitkan anak ke tak? Mungkin dia pukul anak tu mungkin dengan pen je. Tadah tangan. Dia pukul dengan pen je. Anak yang jarang buat salah ni, bila terkena dengan bapa yang selama ni tak pernah marah, pukul dengan benda kecil je, yang bukan untuk pukul pun. Tapi dia punya perasaan tu, akhirnya mengajar dia, aku takkan buat. Faham tak maksud saya? Mengajar tadi. Bagaimana guru dekat sekolah, bila anak buat salah, okey minta tangan, pukul. Hari ni mak bapak yang menyalahkan guru bila guru pukul tangan anak dia. Sedangkan guru pukul tu kan menyakitkan pun. Dia nak mengajarkan supaya anak ni, pada saya lah, sebagai anak yang normal, bila saya kena pukul tu, sakit tu apa sangat. Tapi malu kena pukul depan kawan-kawan itu yang menyebabkan saya tak nak buat lagi salah tu. Maka sebab itu disebut dalam ayat yang kedua ni, jangan bagi belas kasihan. Dan hendaklah disaksikan. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Bagi orang beriman yang lain tengok. Tengok pertama untuk memalukan orang yang buat salah ni. Kedua, pengajaran bagi orang yang beriman lain jangan buat. Kalau tak kau juga agak kena macam ni. Ini hukum dalam Islam. Cuba ibu-ibu carilah mana-mana hukum dalam Islam yang mengazab orang tu. Tak ada. Sebenarnya tak ada. Okey. Tetapi ada satu hukum. Nanti kita akan jumpa ayat-ayat lain. Iaitu bagi orang yang telah berkahwin, dia direjam sampai mati. Yang berzina yang belum berkahwin ni, dia sebat saja. Dan sebat 100 kali ni tak mati sebab rotan pun kecil. Sebat tu pun tengok keadaan. Kalau baru 10 kali, 20 kali dia dah lembik, dah sakit, bagi rehat dulu. Sambung balik. Dia bukan sampai orang tu sakit, lembik, tak ada. Bukan macam sebat sivil. Sekali sebat tu saja terkoyak dengan kulit-kulit sekali. Baru sekali sebat. Sebatan sivil 6 kali je. Sebat pula dekat punggung. Kan? Yang kita ni sebat kat mana? Atas belakang. Itu pun kecil je. Kemudiannya belakang tu pula berlapik. Ni dah lah dekat punggung, daging lembik, daging lembut.
buka pula punggung tu. Kalau civil punya, memang kopak kulit. Walaupun 6 kali sebat. Jadi itu hukum nampak macam seksa. Yang civil memang nampak seksa. Yang Islam punya hukum, dia tidak menyeksa kita. Cuma nak memberikan penyaksian itu, bayang kalau zaman dulu panggil orang tengok. Zaman ini bayangkan kalau keluar TV macam mana. Tak payah buat hukum sebat ni lah. Buat hukum takzir saja. Letak mukanya. Ini pernah bersalah mencuri pen dekat pasar raya. Keluar mukanya kat depan pasar raya tu. Pencuri pen. Malu tak orang yang mencuri tu? Malu dia. Takkan buat dah. Okey. Sebab tu orang nak buat dosa ni dia malu. Sebab tu dia tak tunjuk muka. Bukan sebab takut semata-mata, malu buat dosa ni. Ada perompak tunjuk muka, tak ada, pakai topeng. Ada orang pergi kedai toto, kedai judi tu, kedai sport toto tu, dia tayang je muka. Tak, orang Islam pakai helmet masuk. Tak bagi orang nampak. Kan? Mungkin dalam helmet ada kopiah, mungkin dan tak. Tapi dia tak bagi orang kenal, dia pakai helmet. Nak bagi tu tak nak bagi orang nampak. Apatah lagi orang buat dosa. Ada tak orang buat dosa, apatah lagi berzina. Tak nak orang tahu yang dia berzina. Jadi bayangkan kalau dia kantoi, orang tahu tu dia. Jadi hukum Islam, dia suruh buat sebat dan juga takzir. Takzir ni antara salah satu caranya iaitu dengan ditayang biar orang lain nampak sebagai pengajaran kepada orang yang terlibat supaya jangan buat lagi, dan juga pengajaran ke orang lain supaya jangan buat. Kalau tak, awak juga akan malu, akan sakit macam ni juga. Okey. Kenapa Allah guna perkataan wala ta'khudhu biha ra'fah? Jangan kesian kat dia. Kalau kesian, kita takkan sanggup buat lah kat orang tu. Suruh buat 100 rotan, tak payah 20 sudahlah. Kesian pula tengok dia. Tak, buat. Dan Tuhan bagi 100 tu ada sebab. Ni ada sebab. Ada setengah kajian, wallahu a'lam. Saya tak boleh nak pastikan sahih atau tidak kajian tu, tapi ni dia panggil hipotesis, kajian. Hipotesis atau kajian ni dia mungkin benar, mungkin tak. Sebab hukum Allah ni, dia kadang-kadang boleh dinilai dari sudut sains. Kadang-kadang dia tak boleh dinilai dari sudut logik. Hukum Allah. Hikmah pensyariatan. Sometimes kita boleh fikir rasionalnya, sometimes tak boleh fikir rasional. Jadi orang buat kajian. Kenapa penzina, kalau kita bicara dalam hukum hudud, kalau kita buka kitab fiqh, dalam bab ahkamul jenayah, bab jenayah zina. Jenayah zina ni termasuk dalam hudud. Hudud ni bukan potong tangan je. Antaranya bab zina pun hudud juga. Hudud bagi orang yang berzina ni dua keadaan. Satu yang dah kahwin, satu lagi yang belum kahwin. Orang berzina yang belum kahwin, kalau dia berzina, terbukti kesalahannya, ada 4 orang saksi yang adil dan nampak dia masukkan kemaluan. Bukan senang nak ni. Yang tu kita akan jumpa dalam ayat ke-4 ke-5 nanti, bab ni, bab qazaf, tuduh orang zina. Kat situ kita akan jumpa nanti lah, Allah suruh datangkan 4 orang saksi. Jadi bayang, saksi pula 4 orang yang adil. Kemudiannya dia kena tengok kemaluan tu masuk dalam kemaluan perempuan ni, tak senang ke? Jadi nak bagi tahu kenapa Islam ni zalim. Bukan zalim, nak sabit kesalahan bukan senang. Okey. Walaupun nampak hukum ni macam menyeksa, bukan seksa. Nak beri hukuman pun susah. Tu nak bagi tahu, itulah katanya penjara tadi. Walaupun ada hukuman, tapi nak hukum orang bukan senang. Okey. Ada kajian bagi tahu orang yang belum kahwin, kenapa 100 rotan kalau dia berzina? Kenapa orang yang dah berkahwin, bila dia berzina, kita kena rejam sampai mati? Jadi orang buat kajian. Ni saya bincang, saya pernah belajar masa zaman ambil law dulu, dalam ahkamul jenayah. Maka ulama bincang, dan kajian mereka mendapati, orang yang belum kahwin, bila dengan disebat banyak kali dekat belakang dia, dia akan keluarkan sejenis hormon daripada tulang belakang dia. Saya lupa namanya. Dia akan mengeluarkan antibody daripada belakang untuk nak
lawan benda yang tak elok hasil daripada zina tadi. Contoh, kalau zina, keluarnya virus-virus yang tak elok, bakteria ke HIV ke apa saja, dan virus HIV itu kan tak baik. Kalau orang berzina, dia pembawa HIV. Kita berzina pula dengan orang tu. Jadi dengan sebab kita belum kahwin, dengan sebab itu akan keluarkan antibody yang akan boleh kalahkan virus. Itu setengah kajian sebut. Wallahu a'lam. Sebab Allah tak bagi tahu, Nabi pun tak cakap. Cuma logik tak? Mungkin. Wallahu a'lam. Sebab kita tak buat. Kan? Cuba try buat. Orang berzina tu, try. Sebat dia belakang, cuba cek keluar tak benda tu yang boleh kontrol HIV tu. Wallahu a'lam. Tapi logik tak? Mungkin. Sebab ulama bincang benda ni. Dia akan keluarkan antibody supaya boleh melawan apa-apa virus ataupun bakteria disebabkan zina-zina ni. Habis tu orang yang dah kahwin kenapa tak sebat? Sebab orang yang dah kahwin, dia tak mampu dah nak keluarkan antibody tu. Jadi dia akan mati. Jadi dia akan kalah dengan virus-virus HIV disebabkan penzinaan tadi. Maka ditakuti dia pula akan merebakkan pada orang lain. Maka sebab tu dia kena rejam sampai mati. Supaya dia ni jangan jadi ejen penyebar virus-virus yang tak elok disebabkan zina. Ini hipotesis. Jadi kita boleh percaya tak agak-agak ni. Pada saya kita boleh terima. Cuma benda tu tidak dibuktikan secara jelas sebab tak ada orang yang buat benda tu. Mungkin ada kajian-kajian baru, mungkin ada yang saya tak sempat baca. Tapi itu antara benda kenapa Islam datang macam tu. Bila dah kahwin, dia kena rejam sampai mati sebab tak nak dia pula menjadi penyebar pada orang lain. Mungkin dia dah ada virus HIV. Dia pergi berzina pula dengan pelacur. Pelacur tak ada virus. Sebenarnya pelacur tu pergi dengan orang lain pula, orang pula kena dan sebagainya. Melalui persetubuhan tadi. Maka sebab itu, hukumnya bunuh, rejam sampai mati. Kalau kita bincang hukuman sampai mati ni, contoh antara lainnya adalah orang yang murtad. Kalau dia tak nak bertaubat setelah 3 hari, dia kena bunuh. Hukumnya pancung. Fikir rasional. Kenapa kena bunuh? Sebab rupa-rupanya orang yang murtad keluar daripada Islam, rupa-rupanya dia akan memburukkan Islam setelah dia keluar daripada Islam. Dia akan cerita keburukan Islam pada dia. Maka benda itu akan memburukkan Islam. Maka parasit ini kena dipotong. Maka sebab itulah adanya hukum bunuh bagi orang yang murtad yang tak nak bertaubat. Supaya dia tidak sebarkan fitnah-fitnah atau berita-berita yang memburukkan agama Islam. Ini hukum bunuh. Dan Islam hukum bunuh dia, contoh pancung, supaya cepat mati. Kan? Pancung ni cepat mati. Kalau gantung, lambat mati. Pancung ni dia tak sempat sakit. Sebab reseptor nak sampaikan ke otak tu terputus. Dan pemancung yang hebat, dia tak akan putuskan kepala orang tu. Dia akan putus sampai hujung kulit ni. Biasanya pancung daripada belakang lah. Dia tunduk, pancung daripada belakang. Dia potong tu, dia akan berhenti betul-betul dekat hujung kulit. Supaya kepalanya tak tergolek. Supaya kepalanya terkulai. Tu pemancung yang hebat lah. Dekat Saudi apa semua ada buat lah. Cuma nak buat hukum pancung ni jangan-jangan sekali berlaku. Sebab orang takut dengan hukuman menjadikan jenayah kurang. Itu kebaikan hukum Islam. Kalau dia berlaku, hukum hudud dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ayat yang ketiga, az-zani, seorang lelaki yang berzina, la yankihu illa zaniyah. Dalam terjemahan ditulis tidak ingin berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina. Setengah riwayat sebut bukan tak ingin, dia tidak layak atau tak boleh berkahwin. Maknanya orang yang berzina selayaknya kahwin dengan orang perempuan yang berzina. Orang lelaki yang tak berzina, dia tak boleh kahwin dengan perempuan yang berzina. Maknanya senang cerita, orang yang baik kahwin dengan orang yang baik, orang yang fahish, yang dah berzina, dia kahwin sama-sama yang berzina. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, hujung ayat yang ketiga. Dan diharamkan berkahwin orang-orang yang berzina ke atas orang-orang yang beriman. Maknanya orang yang tak berzina, dia haramkan kahwin dengan orang yang berzina.
Konteks ni berlaku kalau dia tahu. Dia dah tahu dah dia ni bekas orang yang berzina. Kita orang yang tak pernah berzina jangan kahwin dengan orang macam tu. Kecuali dia tak tahu, tu cerita lain lah. Na'udzubillah, hari ni kita mana tahu bakat isteri kita tu dah pernah berzina ke tidak. Yang penting prosedur kita dalam undang-undang syariat hari ni, undang-undang Islam dalam Jabatan Agama kena buat HIV test sahaja. Okey? Dia lulus HIV test, barulah ada aturannya untuk daftar perkahwinan. Kalau dia tak lulus HIV test, ada pula aturan lain. Kalau dia nak kahwin dengan siapa yang dia boleh berkahwin. Ada cara dia. Untuk nak jaga keturunan tadi. Sebab perkahwinan adalah untuk jaga keturunan. Jadi hari ni, bila tengok HIV okey, negatif, maka orang ni layak berkahwin. Cuma kita tak tahu dia tu dah berzina ke tidak. Okey, jadi selagi tak tahu, tak ada masalah lah. Okey, tapi selayaknya bagi orang yang beriman, dia tidak akan berkahwin setelah dia tahu dengan orang yang dah berzina. Sebelum kahwin, kalau dia tahu, better dia cari orang yang tak berzina lah. Tu hukum yang lebih baik sebenarnya. Kenapa ayat ni turun? Ada asbabun nuzul, ada sebab turun ayat ketiga ni. Ceritanya dalam sebuah riwayat Amr bin Shu'aib, pada satu hari seorang lelaki, iaitu Mazid, seorang lelaki daripada Al-Anbar, dia bawa barang dagangan ke Mekah. Bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Anak. Anak ni seorang perempuan yang berzina. Yang Mazid ni pedagang, datang ke Mekah bawa barang dagangan. Nampak anak, dia minat anak ni. Nama perempuan tu Anak. Maka Mazid minta izin kepada Rasulullah untuk menikahi anak perempuan penzina tadi. Akan tapi Rasulullah SAW tak jawab. Sebab perempuan tu dikenali di kalangan orang Mekah, dia ni memang berzina. Jadi Nabi tak jawab. Laki ni Nabi kenal laki baik, Mazid ni. Businessman, pedagang. Nak kahwin dengan orang Mekah yang Nabi kenal, dia ni penzina. Nabi tak jawab. Sehinggalah turun ayat yang ketiga ni. Bila turun ayat ini, maka Nabi pun berkata, Mazid, kamu jangan nikahi perempuan itu. Hadis ni disebut juga adalah hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Nasa'i dan juga Al-Hakim. Jadi bila turun ayat ni, nak bagi tahu keutamaan orang baik, jangan kahwinlah dengan orang yang tak baik. Gitu. Boleh Cuma pengharaman dekat sini bukanlah pengharaman yang bersifat qat'i. Maknanya tak sah perkahwinan kalau kita kahwin dengan orang yang pernah berzina. Tak. Contoh dari seorang lelaki ni, dia tak kisah perempuan ni pernah, mungkin viral. Video lucahnya pernah keluar. Kan berlaku kat Malaysia ni. Ada selebriti atau public figure dalam Malaysia yang tersebar video dia zaman jahiliah dia dulu. Hari ni dia dah bertaubat dah. Dah jadi orang baik dah. Hidupnya pun dah bercerai sana sini. Hidupnya pun jadi seorang lelaki baik ni. Dia kata, tak apalah, aku suka dia ni. Oleh kerana dia dah bertaubat, aku nak kahwin juga dengan dia. Boleh je, sah je perkahwinan tu. Sah saja. Cuma lebih baik kalau ada pilihan lain, dipilih yang lain lah. Okey? Gitu. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti sampai ayat ketiga dulu. Nanti kita sambung lagi insya-Allah, kita akan bincang hukum hakam yang berikutnya tentang hukum qazaf. Yang ini hukum hudud. Kita akan jumpa nanti dalam ahkamul jenayah, hukum qazaf, iaitu orang yang nak tuduh orang berzina. Boleh tak? Kita tak nampak, tapi kita nak tuduh. Kamu jangan undi dia ni bekas berzina. Boleh tak nak cakap macam tu? Kalau nak cakap, kalau salah, apa hukuman dekat orang yang menuduh ni? Itu kita akan jumpa dalam ayat keempat, ayat kelima nanti. InsyaAllah. Jadi kita berhenti kat sini dulu. Semoga ada manfaat pertemuan kita insyaAllah. Jadi surah An-Nur ni, dia banyak hukum hakam. Banyak hukum-hukum. Berbeza dengan surah sebelum ni, dia banyak bab akidah, bab tauhid dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya, Kak? Kalau penyakit kronik, penyakit keturunan. Okey. Dekat sini ulama bincang. Kita masa pergi nak bertunang dengan seseorang, nak merisik, yang kita boleh tengok muka, tapak tangan. Kita tengok luaran sahaja.
Kita tak check background betul-betul. Dia ni pernah berzina, tidak. Kena buat medical check dekat kemaluan ke apa, tidak. Ada penyakit-penyakit, tidak. Hukum hasal dalam bab perkahwinan tak ada bab tu. Tetapi salah ke kalau nak tanya? Jawapannya tak salah. Okey. Hukum asalnya tak perlu tanya. Tapi kadang-kadang tuan badan yang dia rasa bersalah kalau dia tak bagi tahu siap-siap. Anak saya ni ada penyakit sekian-sekian. Tapi insya-Allah penyakit ni tak berjangkit. Cuma awak sanggup tak nak kahwin nanti dengan anak saya ni? Kan nak kena jaga dia punya sakit, nak kena bawa dia pergi dialisis dan sebagai contoh. Penyakit-penyakit ni lah. Jadi kalau orang tu sanggup lah. Sebab cinta punya pasal, sanggup tak apa, saya sanggup jaga dia. Okey lah. Kita tak nak penyakit yang menyebabkan memberi mudarat pada orang. Yang tu kita kena declare. Contoh penyakit kemaluan. Dengan diberlakukan persetubuhan nanti menyebabkan lelaki yang tak sakit tu kena penyakit kelamin. Yang ni tak boleh. Maka pihak keluarga tu kena jujur lah. Bukan pihak keluarga tu, tuan badan yang sendiri yang tahu tentang diri dia. Maka kalau boleh dia kena jujur dengan pasangan dia. Kalau takut beri mudarat pada pasangan. Sebab tu hari ni Alhamdulillah, Jabatan Agama dah buat undang-undang HIV. Jadi tu tak boleh tipu. Kan? Dia akan dapat surat klinik, negatif atau positif, dia submit Jabatan Agama akan tolong bantu macam mana caranya untuk nak kahwin. Nak bagi tahu Islam nak jaga daripada mafsadah, daripada kerosakan. Jadi soalan akak tadi, kalau ada penyakit keturunan, kena bagi tahu tak? Penyakit keturunan, kena bagi tahu kalau benda tu boleh beri mudarat kepada pasangan. Kalau tak bagi mudarat, tak ada masalah. Contoh penyakit keturunan apa? Kecil manis. Penyakit keturunan juga tu. Penyakit kecil manis tak mudarat kat orang sebelah. Nah, contoh akak apa? Macam apa contoh? Penyakit mental. Penyakit apa kita kata, kadang-kadang ada keturunan yang sawan, ada keturunan yang sumbing, ada keturunan apa? Autism, Down syndrome kan keturunan ni. Sebab itu dalam Islam tunkihul mar'ah li arba'in. Kahwinilah perempuan pada 4 perkara. 5 liha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Fazfar bizati din taribat siadak. Kahwini pada 4 perkara. Pertama, hartanya, kecantikannya, keturunannya dan agamanya. Pilihlah agama, nescaya kamu akan selamat. Maksudnya, kalau pilih keturunan, tengok balik check background. Oh, memanglah keturunan dia ada autism lah, keturunan dia ada benda-benda ni lah. Tak salah untuk kahwin juga, asalkan dia ada agama. So benda tu mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Kan, keturunan ni nasib. Kalau kena, dia sanggup ambil risiko. Kalau kena dekat anak dia, dia sanggup terima anak dia autism. Sanggup terima anak dia mungkin nanti kena apa, penyakit Down syndrome mungkin. Dia sanggup terima, dia terimalah. Begitu. Tapi insya-Allah hari ni dengan teknologi moden, kadang-kadang kita boleh detect awal. Anak sumbing dalam perut lagi dah boleh detect awal. Kan lahir nanti dah ada treatment dah untuk sumbing. Contoh, anak autism dah ada treatment hari ni. Cuma autism ni lah kadang-kadang dia keluar masa umur 3-4 tahun. Kan, tu pun dah ada treatment dah. Jadi Down syndrome pun dah ada treatment dah. Jadi insya-Allah boleh nak selidik keturunan, boleh. Tapi Islam ajar selidik keturunan ni bukan pada penyakit tu. Selidik keturunan ni pada dia orang baik atau orang tak baik. Tu je sudah. Keturunannya orang baik-baik, tidak. Berharta, tidak. Macam mana? Jadi tengok sekufu. Sekufu ni maksudnya sepadan atau tidak. Itu orang miskin atau orang kaya. Sepadan tak? Jadi Islam ajar benda macam ni. Kalau tak padan, better awak cari yang setaraf dengan awak. Supaya awak senang nak masuk nanti. Bukan kahwin dengan isteri je. Nak masuk dengan family nanti. Nak masuk dengan adik-beradik nanti. Belah-belah ipar duai nanti yang kaya-kaya. Takut awak tak selesa. Maka kahwin dengan sekufu. Sekufu dari sudut harta. Sekufu dari sudut akal. Sama-sama cerdik. Jangan awak bodoh tu cerdik sangat. Pun bahaya juga. Tak bahagia rumah tangga. Isteri PhD. Dia ni belajar daripada jahanam je. Tak sekufu juga nanti. Kan bergaduh apa-apa, isteri akan maki suami sebab bodoh punya pasal. Jadi cari yang sekufu.
Keturunan, cari keturunan baik-baik. Sebab penyakit tak penyakit, kalau rasa ada pilihan, dia tak nak terima risiko, dia kahwinlah orang tak ada penyakit. Kalau dia sanggup ambil risiko, tak ada masalah kahwin dengan orang yang ada penyakit keturunan tu, asalkan tidak mudarat dekat dia. Asalkan tidak berjangkit dekat dia, yang tu tak boleh lah. Dah tahu dah perempuan yang ada HIV, awak tak boleh kahwin dengan perempuan HIV. Sebab awak kahwin tu bersetubuh. Jadi bersetubuh tak boleh, nanti berjangkit HIV tu. Tapi kalau penyakit keturunan yang tak pasti berlaku atau tidak, yang tu tak ada masalah untuk kahwin. Wallahu a'lam. Dan cuma kalau nak kait dengan bab zina tadi, bagi orang yang dah berzina, perlu tak disembunyikan dia dah berzina sebab dia nak kahwin? Dia perlu sembunyikan. Dia bertaubat dan dia tak perlu declare pun dekat bakal suami dia, abang, saya nak terus terang sebab saya bersalah kat abang nanti. Sebab abang orang baik. Saya sebenarnya dah pernah berzina dulu, cuma sekarang saya dah bertaubat. Sebenarnya dia tak perlu sebut pun. Orang bertaubat, dia perlu sembunyikan zinanya dan jangan buat lagi. Dia tak perlu declare pun kepada hakim. Ini dalam hukum syariat. Dalam syariah, siapa yang berzina, dia bertaubat dan senyap. Dan jangan ulang lagi. Kalau dia mengaku saja dan dia bertaubat, ada bukti, maka dia kena hukum hudud. Lepas tu bila berlaku seorang perempuan yang mengadu dekat Nabi, ya Rasulullah, saya pernah berzina. Nabi kata, tak payahlah, awak balik je lah. Entah awak pegang-pegang je kot. Sebab Nabi kalau boleh nak suruh orang simpan rahsia awak ni. Yang penting awak bertaubat. Dia datang dan kadang dia mengandung. Ya Rasulullah, saya datang, saya mengandung dah ni. Ini bukti yang saya pernah berzina. Nabi kata, kalau dia dah ada bukti, Nabi terpaksalah terima hukuman tu. Nabi kata, awak balik, awak lahirkan dia. Dia datang, dia bawa anak ni, ya Rasulullah. Ni saya bawa anak saya dah lahir. Awak susukan dia. Susukan dia. Dia dah susukan, cukup 2 tahun, dia datang lagi sebab dia nak hukuman daripada Nabi, sebab dia nak bertaubat sungguh-sungguh. Sedangkan pada Nabi, awak tak bagi tahu tu, awak dah dikira taubat. Tapi dah awak bagi tahu, bukti dah ada, Nabi kena jalankan hukum. Lepas dia dah susukan 2 tahun, akhirnya barulah Nabi sebat dia 100 sebatan. Dia nak bagi tahu, hukum orang yang pernah berzina, bertaubat dan diam saja, jangan mengaku. Walaupun dia bertaubat, dia nak bagi inspirasi dekat orang, dia tak perlu cerita, saya ni bekas pelacur, tak payah. Tak payah cerita, saya ni pernah dulu asyik berzina sana sini, tak payah ceritalah. Simpan apa yang pernah buat, hukum-hukum zaman silam dulu. Selagi tak ada sabit kesalahan, tak ada bukti, maka Tuhan akan terima taubat dengan syarat jangan ulang lagi kesalahan tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.